Dalam dunia ni sebut aja kalam apa, buku, majalah, apa-apalah yang dipanggil kalam, tulisan, perkataan, pertuturan. Tidak ada yang lebih mulia kalam melainkan kalam Allah, yakni Al-Quran. Sebab itu kita kena ada perbezaan memuliakan buku dengan mushaf Al-Quran. Kalau kita di Malaysia ni tuan-tuan ni, kita tengok alhamdulillah kita memang muliakan Al-Quran. Macam saya sebut tadi lah, kita memang letak di atas sampai berabuk, sampai tak berambil-ambil Al-Quran tu. Memang mulia berbenar Al-Quran ni. Satu lagi, kita muliakan Al-Quran ni, kita jadikan hantaran. Kan, kita pergi ke kedai, kita kata nak Al-Quran yang kulit meh ada tak? Orang di kedai yang jual Al-Quran tu, di kedai toko ke apa ke, nak buat apa yang kulit meh? Kulit biasa pun boleh baca juga. Awak nak yang kulit meh, nak buat hantaran. Sekali itu je lah. Lepas tu memang dia tak berusik lah pasal kulit meh. Dia nak megang itu pun dia rasa macam ni kan. Jadi tuan-tuan ni, yang dikatakan Al-Quran ini ialah semulia-mulia kalam. Nak pegang Al-Quran, nak pegang mushaf Al-Quran, ada hukum dia. Kena ada wudu. Tak boleh dipegang sengaja, melainkan dalam keadaan darurat, ketika Al-Quran jatuh ataupun sebagainya. Pada ketika itu kita memegang dalam keadaan tidak berwudu, itu dimaafkan. Tapi kalau saja-saja, kita kena ada wudu. Itu di antara perbezaan Al-Quran dengan kalam yang lain. Al-Quran ialah semulia-mulia kalam, dari semulia-mulia zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kalau kita tengok dia punya terjemahan dia, nuzul Al-Quran ialah Al-Quran turun daripada Allah ke Lauh Mahfuz secara jumlatan wahidah pada malam Al-Qadar. Dia punya proses penurunan itu daripada Allah jumlatan wahidah. 30 juzuk Al-Quran, 114 surah itu turunnya pada malam Al-Qadar sekaligus. Daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ialah, kalau terjemahannya, lauh papan Al-Mahfuz yang terpelihara, ataupun terjemahan lain dipanggil peti besi, tempat simpanan rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz jumlatan wahidah, 30 juzuk, 114 surah. Kemudian turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pun sama juga, 30 juzuk, jumlatan wahidah, 114 surah. Kemudian turun daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 23 tahun lebih kurang, secara munajaman, beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan seperti kitab-kitab yang terdahulu? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud AS, kitab Taurat turun kepada Nabi Musa AS, kitab Injil turun kepada Nabi Isa AS. Kenapa tak turun sama, segedebu, sekaligus satu kitab? Kenapa Al-Quran ini turun secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit? Al-Quran ialah kitab yang melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi sekarang ni hanya kita pakai Al-Quran. Kalau adalah Injil, kalau adalah Zabur, kalau adalah kitab Taurat yang original sekalipun, pada ketika ini kita dah tak pakai kitab tersebut. Kita hanya pakai Al-Quran, kerana Al-Quran telah melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Dan yang dikatakan Al-Quran itu turun secara sedikit-sedikit, supaya memberi ruang kepada umat Islam pada ketika itu, supaya mengamalkan Islam itu secara perlahan-lahan, tidaklah terkejut. Kalaulah Al-Quran itu turun semua sekali tuan-tuan, dalam masa yang sama semayang, dalam masa yang sama puasa, dalam masa yang sama tutup aurat, dalam masa yang sama tak minum arak, bukan kata mangkuk lagi dah, tumpur dah. Sebab penurunan arak sendiri pun ada 3 peringkat. Mula-mula boleh minum arak, tetapi dekat nak semayang tak boleh minum. Sebab nanti kalau semayang mabuk, Tok Imam dia jadi pening. Kan kita selalu dengar ceritanya, Tok Imam baca kuliah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Kita sebagai jemaah kan, bila nak habis imam ni terajang pula imam ni kan. Kan tiba-tiba ada jemaah baru masuk, lakum. Baru lima, lakum dinukum waliyadin. Tak jumpa lakum. Pasal apa? Tok imam tengah hayat, tok imam tengah pening, baru lepas minum arak. Hari ni mungkin tok imam tak minum arak, tapi imam minum ketum ada. Jadi tuan-tuan, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua pula, bila ditanya kepadamu hai Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Masa tu boleh lagi minum arak, tapi kalau orang tanya, bagus tak minum arak ni? Oi, minum arak ni tak bagus, dosa besar. Tapi ada juga manfaat. Cara jawab tu, mula-mula kata tak elok, dosa besar, banyak mudarat. Tapi ada jugalah sikit-sikit dia punya manfaatnya. Apa pula manfaat minum arak? Kalau nak tahu, tanya orang yang minum arak, baru tahu dia punya manfaatnya. Bila kita interview orang minum arak, dia kata bagus, release tension. Bila saya minum arak, selesai masalah katanya. Selesai masalah pada ketika itu. Pasal kepala otaknya dah bengok. Dia rasa macam dia tak ada masalah. Sedar-sedar tengok dalam longkang. Dia menyusah orang, dia rasa dia tak ada masalah, tapi dia membawa masalah kepada orang lain. Dia tidur dalam longkang. Bini dia cari, mana laki aku ni? Rupa jumpa dalam longkang. Dia rasa sedap tidur dalam longkang lagi daripada tidur di rumah. Kemudian peringkat yang ketiga, barulah turun ayat pengharaman arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Judi, arak, tenung nasib, sembah berhala, ini semua amalan syaitan, maka hendaklah ditinggalkan. Jadi peringkat mengharamkan arak itu pun beberapa peringkat, supaya memberi kita kata ketenangan kepada orang Islam, supaya dapat mengamalkan ajaran Islam ini tidak dirasakan berat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok balik dia punya definisi tadi, semulia-mulia kalam daripada semulia-mulia zat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, daripada semulia-mulia malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dalam dunia ni tuan-tuan ni, kalau ditanya malaikat apakah yang paling mulia, jawapannya malaikat Jibril alaihissalam. Dia adalah ketua malaikat. Dia ketua malaikat, sayyidul malaikah. Dia ada 600 sayap, 300 belah kanan, 300 belah kiri. Besar sayapnya, satu sayap menutup bumi. Dia ada 600 sayap, maknanya besarnya 600 kali ganda bumi. Tu yang kata malaikat Jibril. Dialah yang membawa turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia datang, dia jumpa Nabi, dia menyerupa. Dia boleh menyerupa. Dia menyerupa lelaki yang handsome, rambutnya hitam, pakaiannya putih. Kalau dia berjalan tak ada kesan tapak kaki. Seorang pun tak kenal dia. Wala ya'rifuhu minna ahad. Seorang pun tak kenal dia. Itu malaikat Jibril. Jadi kalau kita datang ke masjid ni tuan-tuan ni, tengok orang sebelah kita tu pakai jubah warna putih, rambutnya hitam, dia berjalan tak ada kesan tapak kaki, kita pun tak pernah tengok dia dekat Sungai Rokam. Contoh dia malaikat itu. Jadi tuan-tuan, ada ke nampak kawan sebelah kita yang pakai jubah putih hari ni? Nampak gaya tak ada ustaz, yang hitam ada, gambar itu syaitan. Kalau dah bukan putih ustaz, yang pakai hitam apa? Janganlah kita buat kata yang pakai hitam tu syaitan pula. Jadi nak ceritanya, itu malaikat. Kalau dia datang jumpa Nabi, dia mengantar wahyu kepada Nabi, dalam banyak masa dia bertukar menjadi orang lelaki. Kemudian tuan-tuan ni, malaikat Jibril ni hanya 2 kali kalau tak silap dia muncul dalam rupanya yang original. Nabi pernah tengok dia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi tengok malaikat Jibril, Nabi pun terkejut. Berapa besarnya, Nabi kata. Tapi malaikat Jibril kata apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, selama hari ni memanglah kita selalu jumpa, tapi yang ini yang original. Badan saya ni besar. Tapi ini yang bagusnya malaikat ni, walaupun dia badan besar, dia kata apa? Ya Rasulullah, tara saya yang besar ni sebenarnya ada yang lagi besar. Nabi kata, siapakah malaikat yang lagi besar? Tara Mika ni pun teman tengok besar dah. Memang cakap Perak. Ni alih bahasa. Nabi bukan orang Perak kan. Tara besar Mika ni pun teman tengok dah habis besar dah. Ada yang besar lagi ke? Kata malaikat Jibril, lagi besar daripada saya malaikat Israfil alaihissalam. Dia ada 1000 sayap.
Malaikat Israfil yang tiup sangkakala tu dia ada 1000 sayap. Saya 600 sayap duduk bawah satu sayap malaikat Israfil. 600 kali ganda bumi besar dah. Duduk bawah satu sayap malaikat Israfil. Malaikat Israfil ada 1000 sayap. Kata malaikat Israfil, saya yang besar ni sebenarnya ada lagi besar. Siapa pula yang lagi besar? Kata malaikat Israfil, yang paling besar namanya malaikatul hammalatul arsh, malaikat yang menanggung arsh. Kesemuanya ada 4 malaikat, dan ada riwayat lain menyebutkan 8 malaikat. Kesemua malaikat duduk bawah satu sayap malaikat yang menanggung arsh. Oh, bayangkan tuan-tuan ya. Malaikat ni besar tapi tawaduk, merendah diri. Kita ni baru badan besar sikit udah belagak. Ya, udah sombong dah kan. Baik, jadi tuan dirahmati Allah, malaikat Jibril lah yang bawa wahyu kepada Nabi. Kemudian pada semula-mula bulan, yakni bulan Ramadan, iaitu pada semula-mula malam, iaitu malam Al-Qadar. Ini dah kita selalu dengar dah, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah antara malam yang paling dicemburui oleh Nabi Musa AS ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia kata, saya nak jadi umat kamu. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, kenapa nak jadi umat saya pula? Saya cemburu dengan umat kamu, kerana umat kamu ni umurnya pendek. Ya, udahlah pendek, orang pun pendek katanya kan. Umur pendek, orangnya pun pendek. Tetapi disebabkan Allah memberikan malam Al-Qadar kepada umat Nabi Muhammad, amalannya, pahalanya, ganjarannya panjang, banyak, menimbun seperti mana orang yang hidup umurnya seperti umat Nabi-Nabi yang terdahulu, umur panjang-panjang. Kami ni harap umur aja panjang. Ya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi apa yang umur panjang? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Ya, 500 tahun, 300 tahun, semua umur panjang-panjang. Ya, tetapi mereka itu umur sahaja panjang. Ya, kadang-kadang ada kita baca, kalau tuan-tuan biasa dengar dalam kitab cerita apa dia, umat Nabi terdahulu ni masuk Jawi pun umur 80. Ada yang masuk Jawi berkhitan umur 60 ke 80 ke. Kalau kita umur sekarang ni baru nak masuk Jawi umur 60, tuan-tuan ni doktor pun pengsan. Tapi umat Nabi terdahulu masuk Jawi bersunat tu umur 60, umur 80. Jadi kita sekarang ni kalau ada yang belum bersunat pun jangan risaulah, insya-Allah. Nabi dulu pun ada yang tak sunat lagi, umur 80. Tapi masalah itulah doktor pensan lah nanti. Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian, sikit lagi dah nak habis dah ni. Ya, pada semula-mula malam, malam Al-Qadar. Kemudian pada semula-mula tempat, yakni Mekah dan Madinah. Dalam dunia ni tuan-tuan, manakah tempat yang paling mulia sekali? Ipoh. Siapa cakap Ipoh maknanya pun tak lama dah buang terbiat dah tu. Ya, tempat yang paling mulia dalam dunia ni iaitu Mekah dan Madinah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tuan-tuan ni, nanti bila keluarnya Dajjal yang dajjal tu, dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia termasuk Sungai Rokam dalam tempoh 40 hari sahaja. Kalau kita fikir logik, kita kata 40 hari mana? Dan sempat. Sebab berdasarkan hadis Nabi kata 1 hari. Walaupun 40 hari disebut, tapi hari pertama bersamaan 100 hari, hari kedua bersamaan berapa hari, menjadikan 40 hari yang dimaksudkan oleh Nabi itu sebenarnya beberapa tahun jadinya. Saya dah lupa dia punya kiraan ni, jadi berapa tahun tu? Jadi 3-4 tahun. Dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali 2 tempat, iaitulah Mekah dan Madinah. Jadi tuan-tuan ni agak-agak ada harapan tak? Kita kata, ustaz saya malas dah duduk Sungai Rokam ni kan, tapi saya cadang nak duduk dekat, ingat kita nak duduk belah-belah ni apa ni, Tepin ke, pasal Tepin dapat nombor 3 dalam dunia. Lokasi tempat orang yang paling selamat ke apa ke, dia punya dia punya anugerah dia tu nombor 3 dalam dunia. Ramai orang pencin gemar duduk dekat Tepin. Ya, kami di Tepin tu pun kata betul ke pasal apa orang suka duduk Tepin. Rupanya tuan-tuan betul. Ya, bila dah pencin-pencin kan, pergi Taman Tasik berjoging, nengok amoi ramai tu yang gemar duduk Tepin tu. Ya, amoi ramai, kita rasa muda balik walaupun kita dah tua. Bila nengok amoi tu putih tak ada parut, kita rasa muda balik. Tu tuan-tuan nanti dah nak pencin-pencin pergi duduk Tepin. Ya, patutlah dia mengata tempat nombor 3 paling selamat dalam dunia di Tepin. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian,
Kat mana cerita tadi dah lupa dah. Oh, kita rasa kita nak pergi duduk Mekah dan Madinah. Memang kena perambat lah tuan-tuan. Pasal visanya takat 30 hari je. Ya, kalau boleh lama duduk sana pun, orang yang kerja dalam bidang haji dan umrah ni, mutawif, dia boleh ulang-ulang pergi ke sana. Tapi kalau kita sahaja nak pergi sana, memang kena perambat. Ya, maknanya tak ada peluang lah kita nak duduk di Mekah dan Madinah, melainkan kalau kita nak selamat daripada Dajjal, ya, maka Nabi kata amalkan membaca suratul Kahfi. Pada setiap malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Di antara dia punya fadilatnya, kata Nabi, ialah dapat membenteng diri daripada fitnah Dajjal. Walaupun kita tak duduk di Mekah dan Madinah, kerana dalam dunia ni tempat yang Dajjal tak sampai ialah Mekah dan Madinah. Dan membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah. Habis dah tuan-tuan. Ya, tazkirah kita pada pagi ini udah cerah dah pun. Tak sangka tadi gelap, sekejap aja dah cerah. Maknanya kita ni tuan-tuan ni tak tahulah kiamat dah dekat berbenar dah ni. Ya, pasal bila masa dirasakan cepat, Nabi kata sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sejam, sejam macam seminit, seminit macam sesaat. Itu tanda dekat berbenar dengan kiamat. Tapi mudah-mudahan kita telah pun menyediakan bekal untuk sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik ialah orang yang menyediakan bekalan sebelum hari matinya. Orang lemah, orang yang bodoh ialah orang yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-rangan aja sepanjang hidupnya dan tak berbuat amal apa-apa. Jadi kita alhamdulillah telah berbuat amal setakat mana yang kita mampu, dan Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan menerima amal kita. Jadi sekadar itu saja, minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Boleh jumpa lagi? Boleh belah? Dengar macam boleh belah. Boleh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.